Okay, so kita dalam minggu ke-6 so minggu next week adalah minggu ke-7. Minggu ke-7 kita akan ada test lah. Test. Basically ada 2 test. Satu 2 jam, satu lagi 1 jam. Saya namakan kat sini, satu sebagai quiz 10%. Dan assignment 10%. Assignment ni kena tight lah jawapan ya. Kalau quiz tu dia macam multiple choice question dia. Ataupun true false. Okay. Basically dia ni buatlah, cuma yang ni kena type, yang ni pilih jawapan lah. So apa yang masuk dalam next week punya quiz dan assignment ni, kita masuk topik 1, semua topik 1 ni. Okay, yang ni kita masuk semua, tengoklah semua video. And then REST API pun ada sikit. Deployment pun ada sikit. Semua ni lah. Topik 2 ni tak masuk lah. Topik 2 masuk final. Okay, topik 2 ni mula week 5, week 6 ni tak masuk. So yang week 1 to week 4 dia akan masuk untuk quiz dan assignment. Assignment tu macam case study, and then kita kena jawab lah. Kita bagi satu senario, dan kita kena jawab. Okay, so tapi tak jawab di sini ya. Kalau you buka kat sini pun dia tak keluar apa-apa. Dia suruh pergi dekat SPP ni ya. So you kena login dekat SPP ni lah. Okay, so ambil dekat sini. Kalau you tengok sini, Google tak boleh lah. Google untuk bersyarah je. Klik kat sini yang model login page ni. Model login page, and then you log in. Macam klik jugalah account email Putra tu. Okay, so untuk hari ni kita share review sikit tentang video yang saya dah share sebelum ni berkaitan dengan requirement modeling. Macam ni kita nak modelkan requirement kita. So masing-masing boleh buka klik and then try join untuk jawab answer ni, jawab quiz ni. Tak ada markah untuk tengok fahaman dan perbincangan. Ini tutup video sebab saya nampak macam ambil data banyak dan jadi slow lah. Okay, baru 2 orang berjoin. So hari ni kita akan buat sedikit nak kaji. Dan saya akan explain beberapa contoh. Dan saya pun ada buat satu nota baru, tambahan nota untuk non-functional requirement. Okay. So basically requirement modeling ni dia berkait dengan SRS, Software Requirement Specification. So bila kita dapat requirement tu, apa yang user nak, apa yang dia bagi borang ke apa ke, jadi apa yang kita nak output daripada proses requirement tu, kita kena bagi kepada user. So macam mana nak bagi apa yang kita dah collect, apa yang kita dah gather, apa yang kita dah dokumenkan tentang requirement user tu, kita kena letak dalam satu dokumen dia panggil SRS, dan itu yang kita kena bentangkan kepada user untuk dia bersetuju. Itu kata requirement yang sudah kita collect tu. Mungkin ada silap, mungkin ada tambahan. So itu SRS. So SRS. Biasanya antara projek kita kena buat SRS lah. Okay, tapi sebab you all ni KRK, saya tak berapa keen ke arah tu lah. Okay. Dan kalau dulu saya bekerja pun, bila saya nak buat suatu sistem, contohnya pergi dekat bomber, kita nak propose sistem kepada dia, dan kita nak dapat requirement dia, apa sistem bomber tu dia nak macam mana. Jadi kita akan dokumenkan SRS. So SRS tu sendiri pun kita dah boleh charge dah. RM20,000 ke, tengok lah berapa lama kita nak produce SRS tu, kita charge lah. So, maksudnya dokumen Word tu, yang SRS tu, kita dah boleh charge. Sistem belum develop lagi, tapi requirement tu merupakan satu produk lah yang kita sudah boleh
letak costing untuk user bayar. Sebab based on dokumen tu siapa-siapa boleh develop. Siapa-siapa boleh develop. Maksudnya kalau dia dah dapat itu, dia tak nak kita yang develop, dia nak develop sendiri ataupun dia nak syarikat lain develop, pulanglah. Saya menunggu dia, waiting for student to connect, 12 student, 13. Tentunya ada bawah ni. Ini ada 21 ni. The line slow. Kalau dekat handset pun boleh je, you minimize je webpack tu. Dan masuk ke Chrome untuk masuk page dia. Okay. Baru 14. Tapi saya tak akan tunggu semua lah. Nanti saya akan start lah yang tak join itu tak dapat masuklah quiz ni. Baik. Antara tu satu dulu yang lain-lain kaitan. Macam kalau you buka requirement modeling untuk hari ni saya baru tak faham yang ni. Saya hide dulu dekat barang saya. Okay, so yang ni basically kita akan cover SRS lah untuk topik modeling ni. So apa yang ada dalam SRS ni, dia ada beberapa model. Sama ada UML model ni ataupun use case diagram, dan dia adalah secara untuk kita isi apa yang perlu isi dalam software requirement specification SRS. Okay, dan saya ada tambah ni sample of SRS. Ini will be your next project. So next project tak perlu buat SRS, tak perlu dokumentkan apa sistem tu nak, cuma mungkin kena buat prototype sikit. Okay. Mungkin saya tunjuk yang ni dulu, sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk. So ini contoh SRS lah, contoh SRS. So apa yang ada dalam SRS ni, dia ada introduction and then overall description and then requirement specification. So dalam introduction ni, purpose of the system, kita beritahulah sistem ni berkenaan apa. Kalau yang ni contoh ni adalah web publishing system, maksudnya orang yang nak publish artikel dekat online ni, ya, so dia buat sistem. Siapa yang nak publish tu, dia kena ada review and then dah accept baru dia akan boleh publish artikel dia. Sistem ni lah yang dia buat. So dia akan beritahu purpose lah, scope apa dia dibuat, apa dia tak buat. Okay, tengok sikit purpose. Explain the purpose feature. Okay, kata scope project ni adalah untuk buat sistem web publishing. Ni boleh cost lah, boleh charge lah dia. Biasa kita charge lah. Kalau kita buat development tu memang kita akan charge. First stage adalah requirement stage. So apa yang kita akan charge bila kita dah produce dokumen ni. Dokumen ni nak produce macam mana, kena bincang dengan user lah. Memang ada interview ke kan. Kita dapatkan dia punya requirement. So chapter 2 kita akan beritahu tentang sistem environment, siapa user dia. Okay, dan database dia, kalau ada sistem lain pun kita akan masukkan. Saya rasa you all dah belajar ni kan, use case semua ni kan, sebab ni dalam SADAM lah, software analysis and development. Kita akan masukkan use case kat sini. Then functional requirement specification ni lebih basically detail lah, detail. Contohnya kalau reader ni untuk online journal apa dia buat. So kita akan detailkan dekat sini menggunakan sequence diagram lah. Okay, ni search artikel, so dia akan buat apa, kita beritahu untuk search artikel bagi reader. So please description, untuk apa, untuk research an article and download kepada machine dia. So step-step apa dia akan buat, reader choose to search by author name, category and keyword. Dan sistem akan displaykan choice yang dia search lah kepada reader. Reader pilih artikel dia nak, and then sistem akan tunjukkan as abstract of the article kepada reader. Reader choose to download, sistem pun akan bagi dia download. Yalah. Ini untuk author untuk submit artikel. Ini dia punya step-step lah. Ini basically sequence diagram dia. Dia akan buat semua description tu, semua requirement ni dibuat dalam bentuk model lah.
So model ni use case. So yang ni basically ayat bagi pseudo-diagram lah. Kalau you nak letak pseudo-diagram pun boleh. Ataupun yang ni dia buat guna ayat lah, guna ayat. Supaya lebih dipahami. Pseudo-diagram kita yang faham lah. Maksudnya developer yang faham. Okey, ni detail lagi. Yang info dia ni ada basic path, maksudnya flow yang biasa. Contohnya macam untuk search artikel tu, flow dia akan search by author, select author, kemudian sistem akan bagi senarai list of artikel based on author, and then dia akan select artikel mana dia nak, dan sistem display extract untuk artikel tu, and then reader select to download full artikel. Ni basic path. Dia ada alternative path. Okay, maksudnya kalau dia tak search by ni dia search by author. Alternative path dia adalah dia search by kategori. Itu alternatif. Post condition lah, maksudnya output lah. Output daripada proses ni apa yang? Maksudnya output dia adalah artikel tu akan downloaded kepada client machine. Exception kalau ada error ke apa ke, kita boleh letak dekat sini lah. Flow dia, ni semua flow tentang flow, requirement, flow system. Okay. Ni untuk search artikel. Ni untuk function communicate, bermaksud communicate. Select mail tu ni untuk di email lah. Ni function untuk add author. So dalam SRS tu complete lah apa yang user tu akan dapat function-function dia dan apa flow dia, kita akan dokumentkan seperti ni. So dia require time lah untuk buat ni kan. Jadi kita boleh charge lah. Biasanya kita charge by man hour lah. Contohnya kita kata nak siapkan requirement ni perlukan sebulan kan. Sebulan. So gaji orang yang nak buat sebulan ni RM5,000 katakan. So kita charge lah. Klien kita RM5,000 untuk produce dokumen. Okay. So basically yang ni lah. So basically mungkin you punya next assignment adalah based on yang ni you kena buat prototype ataupun buat interface untuk yang ni. Itu selepas minggu ke-7 ataupun selepas semester break tu, kita akan go detail lah apa yang you all kena buat basically untuk reach internet application lah. Right, tu tentang sampel SRS. Dan ni saya tambah nota ni, tambah nota baru ni, non-functional requirement. So requirement tu ada dua, satu functional, satu non-functional. Functional tu directly apa yang ada dalam sistem tu, apa fungsi-fungsi sistem, apa modul-modul yang ada dalam sistem tu adalah functional requirement. Non-functional adalah yang berkait kepada sistem secara tidak langsung. Contohnya dari segi speed lah, speed. Contohnya kalau kita kata requirement sistem kita, kalau orang klik button tu within paling lama pun seminit dia akan dapat respon. Kalau ada error pun dalam seminit dia akan dapat respon. Itu speed. Dari segi storage. Tu dia bukan berkait dengan sistem sangat, tapi dia secara langsung mempengaruhi sistem lah. Contoh non-functional. Segi storage maksudnya boleh simpan selama 5 tahun. Okay, sistem tu sepatutnya boleh operate selama 5 tahun, tak perlu tambah apa-apa hardware. Itu nama security. Security pun maksudnya tak boleh orang hack sistem tu. Mesti ada element of HTTPS ke, element of encryption ke. Maksud tu adalah non-functional. Detailing dalam ni lah. Kalau buka ni boleh buka direct ni. Yang saya tambah ni biasanya dia akan masuk final lah. Seperti saya akan tambah. So contoh-contoh non-functional, performance, portability, maksudnya sistem yang kita develop tu mesti boleh run dekat semua OS ke ataupun dekat Linux saja ke. Reliability, ni dari segi sistem punya reliability lah. Tidak ada down kan. Down berapa hari, kalau down pun berapa lama. Maksudnya kita boleh letak kat sini ya. Security, usability pun boleh letak. Mungkin kalau kita kata nak guna bootstrap ke supaya orang senang
senang apa atau lebih cantik ke segi usability design lah. Kalau kita kata butter, semua butter cancel mesti belah kanan lah. Tu usability lah tu. Semua orang faham. Jadi kita kena letak di sini lah. So dia bukan bawah sistem functionality, di bawah non-function. Okay, sini pun ada contoh, dia bagi contoh dan siap bagi screenshot lagi contoh-contoh dia ni. Okay, boleh baca. Navigation analysis ni basically not requirement modeling lah. Tapi sebab dalam sini pun saya tengok ada navigation analysis saya letak lah. Sepatutnya ini berada dalam testing ataupun quality ya, sistem quality. Maksudnya topik-topik last lah. Navigation ni. Sebab kita nak test apa yang kita dah develop. So adakah orang faham nak klik kat mana, lepas klik ni nak klik kat mana orang faham. Itu yang kita akan buat analysis navigation. So sistem tu kena siap dulu. Right. A21 saya klik next. Untuk soalan pertama ini video yang pertama tu tentang modeling. Sistem requirement model lah. Model-model yang ada dalam kita punya SRS boleh ada yang ni kecuali apa? Sequence diagram, ERD, ERD tu yang database lah. Dan table-table tu. Class diagram pun lebih kurang database juga. Boleh dalam bentuk object oriented. Use case diagram. Ini definitely tadi saya dah tunjuk dalam SRS ada use case kan. Sequence diagram tapi yang dalam SRS tadi tu sequence diagram diletak dalam format ayat sentence. Flowchart boleh ke kita letak dekat flowchart? Dalam tu Gantt chart, network diagram, costing diagram. Secara umumnya boleh je nak letak semua ni dalam SRS lah. Cuma biasanya kita tak letak costing ya, costing kita tak letak. Sebab costing tu dia berkait dengan, dia bukan requirement system. Costing tu requirement developer lah. Okay, costing tu requirement developer. Kita tak letak dalam tu. Tak letak pun boleh tapi dia tidak represent requirement system. To represent requirement developer. Okay, so sebab tu jangan pandai costing. Network diagram boleh mungkin sebab dia letak dalam functional dia mesti running dua server kan. So dia kena letaklah network diagram. Macam mana server tu duduk kat mana. So tu ada system specification lah. Gantt chart pun boleh juga diletak tapi kalau tak nak letak pun tak apalah. Okay, flowchart biasanya ada. Flowchart kadang-kadang kita nak beritahu antara bila nak buat sistem, contohnya sistem nak kira markah and then kita akan buat formula untuk kira CGPA. Jadi instead ataupun alternatif lain daripada kita tulis dalam bentuk ayat untuk explain sampai dapat A, berapa markah dia, then macam mana nak kira, kita boleh buat dalam bentuk flowchart formula dia. So tu ini boleh include lah. Sama seperti sequence diagram tadi lah. Sama ada kita nak letak ayat sequence diagram ataupun kita letak sequence diagram tu sendiri dalam tu. So tak perlu letak ayat. Okay, next question. The model that depicts the role of a user interacting with the system ni antara model-model yang kita boleh letak dalam SRS. Dia ada scenario based, data model, class diagram, behavior. Cuma dia tanya sini model yang highlight role tu apa? Peranan ataupun cara user guna. Kalau user A dia akan guna macam ni. Kalau user B dia akan guna macam ni. Kalau admin ni flow dia, ni model dia. Kalau macam tadi reader ni model dia. Kalau author ni dia punya model dia ataupun flow dia. So yang mana satu yang explain tentang based on user punya role? Adakah senario, data model, class diagram atau behavioral model? Okay.
Jawapan ni boleh A dan D. Boleh A dan D. Kat ni dia boleh pilih satu je. Dekat pilihan jawapan saya tu dia boleh pilih satu je. Scenario based model tu antaranya adalah use case diagram. Use case diagram maksudnya kita tunjuk tadi reader dia boleh buat apa, author boleh buat apa, and then admin boleh buat apa. So dia ada use case pula-pula tu. Dia boleh manage artikel tu senario lah, use case. Behavior ni antaranya adalah psychodiagram. Psychodiagram tu pun dia menunjukkan role of user juga. User ni buat apa kan. Next tu dia buat apa. Tapi depan dia tunjuk user. So kalau yang jawab ni pun kira betul juga ni. Okay. Okay, next. The requirement model is mostly required. Sebab apa kita perlu requirement model ni? Model ni sebab apa? Kecuali to describe what the user requires. Jadi kita nak describe user tu nak flow dia macam mana, sebab tu kita buat model tu. Okay. To help the design of system, maksudnya siapa yang nak design sistem nanti tu, dia kalau tengok model ni, dia boleh design lah sistem tu. Sebab tu kita buat requirement model tu. Ataupun kita buat requirement model tu untuk easekan validation process among the user and the developer. Validate maksudnya developer buat apa, user kata nak macam ni, developer buat macam ni. So kita nak kata betul-betul menggunakan model tu. Itu yang akan jadi basis kepada tu. Maksudnya lah, untuk validate betul atau tidak betul. Ini mungkin sebab confuse lah. Soalan ni accept lah. Accept, ni bukan confuse lah. Ini saya silap lah. Ini sepatutnya jawapan dia tu test lah. Betul dia ramai jawab 16 ni betul. Requirement model bukan untuk test lah. Untuk test kita akan buat model lain. Dipanggil testing model lah. Testing model tu untuk buat test. Okay. So jawapan dia yang ni lah. Okay, ini saya silap lah. Saya lupa buka jawapan. Okay. Saya lupa buka ni. Okay. Okay, next. Ni accept kan jawapan soalan dia. When modeling the requirement, it should follow the following rules. Jadi kita nak buat requirement tu, kita kena follow rules berikut. Mesti describe in detail. Kalau tengok tadi flow ni tu kan panjang kan. Detail. Lepas user klik ni dia buat apa. Lepas klik ni buat apa. Ini detail. Only covers what it require. Adakah dia perlu tunjuk yang system requirement saja ataupun boleh juga masukkan yang lain. Must consist of data, function and behavior. Must related to stakeholder. Semua requirement tu mesti berkait dengan stakeholder dia. Ataupun must be duplicated in each module untuk memudahkan orang faham. Mana yang bukan term of rules dalam kita membangunkan requirement model. Okay. Ini memanglah kalau kita buat dalam SRS lah saya sebut. Kalau sebut modeling requirement tu SRS lah saya sebut. Maksudnya SRS tu dalam tu macam-macam ada. Psychodiagram pada ayat dia ada. Jadi apa yang perlu kita buat dalam SRS mesti detail lah. Kena detail. Tak boleh kita kata lepas user klik habis je kat situ. Kita kena detail lagi. User klik apa yang dia dapat? Adakah dia dapat pop up ke? Ataupun terus download artikel ke? Kena detail. Only covers what required ini betul. Jangan letak benda yang tidak diperlukan dalam SRS. Kalau tak jadi macam tak berguna SRS tu kan. Kita nak beritahu apa yang dia required je. Tapi kita letak juga yang mungkin dia tak required tapi mungkin dia boleh include. So tak perlu letak pun benda tu kan. Okay, dia mesti ada data, function, behavior. Dan setiap requirement tu mesti relate dengan stakeholder lah. Stakeholder tu actor adalah ataupun user. So kita kena tunjuk lah kalau user reader dia boleh buat apa. Itu stakeholder lah tu. Reader,
admin, author, itu stakeholder. So mesti relate dengan stakeholder. Tak boleh requirement ni siapa nak guna ni? Tak tergantung. Ni tu tak boleh letak lah, betul. Ini jawapannya must be duplicate. Dia tak boleh duplicate kan. Contohnya kita dah explain search artikel dekat user. Waktu dekat page lain ada lagi search artikel. Sebab apa? Dia akan jadi mungkin search artikel yang first tu kita explain lain. Search artikel yang next yang kita duplicate tu kita lupa update. Jadi dia tak sama. Jadi walaupun kita kata dia lebih mudah nak faham, dia tak perlulah. Memanglah kita duplicate tu tak perlu dia nak go back kepada page 1 kan, untuk tengok tu. Tapi dia akan menyebabkan berlaku inconsistency ya. Consistency. Jadi tak boleh duplicate lah. Kalau boleh untuk reader saja. Tak perlulah kita duplicate daripada reader dekat author pula. Okay, ada 8 soalan je. So yang kelima, sequence diagram. Contoh model apa? Sequence diagram. Tadi saya dah beritahu. Behavior ke, scenario ke, flow model ke ataupun class model. Ini ada dalam video ni straight direct yang ambil daripada video tu. Sequence diagram. Kita ada use case diagram, sequence diagram, class diagram, data diagram, state diagram, activity diagram, banyak tu diagram UML punya diagram lah. Okay, saya jawab. Saya tunjuk sebentar dulu, saya tunjuk juga. Ada 9 diagram lah. Ni ada 14 lah. Ada ni. Structural diagram, class diagram, component diagram. Ni you belajar dalam Sandam lah. System analysis kan. Just nak recap saja. Okay, so dia adalah dalam behavior. Scenario ni use case lah. Use case. Sequence dia ada dalam behavior. Okay, behavior tu maksudnya kita tunjuk dia punya flow lah. Okay. Lepas dah buat ni, dia akan buat apa. Lepas buat ni, dia akan buat apa. Itu sequence lah. Sequence lagi. Senario ni use case. Maksudnya author boleh buat apa. Modul-modul yang dia boleh buat. So, itu senario. Okay. Jawab flow kelas ni data, berkaitan dengan data. Bukan sequence diagram. Question 6. SRS is the final product of requirement analysis consists of the following except. Apa yang tak perlu letak dalam SRS? GUI, ada tak kita letak GUI dalam SRS kita? System functionality letak ke tak dalam SRS? Server specification, nak server apa, OS apa, RAM berapa, hard disk berapa, kena letak tak dalam SRS? Model diagram, use case equal, of course lah kena letak ni. Developer organization, structure dia, organisasi, siapa yang jadi team leader, siapa akan jadi developer, siapa akan jadi quality, letak tak? SRS adalah requirement requirement system. So apa yang tidak jadi requirement, dia tak letak lah. So apakah yang tidak menjadi requirement for system? Dia juga jawab je ni. Ini mesti ada, dia mungkin confused lah. Soalan accept ni ramai juga yang confused. Accept ni yang bukan lah. So model diagram mesti ada lah. Dalam SRS tu mesti ada use case, mesti ada sequence diagram. As is ni maksudnya, kalau sequence ni apa yang kita cadangkan sequence flow fungsi tu. As is ni maksudnya yang sekarang, current practice ataupun traditional ni macam mana. So kita buat model juga untuk flow lah, flow to as is and then flow for system. Jadi mesti ada. Ini GUI ni kita nampak tadi SRS yang saya tunjuk tidak ada, tapi biasanya kita boleh letak juga dalam SRS contoh prototype dia. Kita buat flow, mungkin orang tak nampak, ini kita letak satu GUI.
boleh letak dalam SAS lah. Yang tak letak lah developer organisation lah, kita tak letak lah siapa developer tu, sebab itu bukan requirement sistem, itu requirement developer. Okay, soalan ketujuh, navigation analysis lah. Ni tentang video navigation analysis. Berkait apa? Kita buat navigation analysis ni berkait dengan apa? Kecuali apa? Jika kita nak tengok selepas people go after viewing the blog post, bila tengok satu post dia pergi ke mana, ataupun kita nak tengok lepas dia buka about us page dia pergi ke mana, ataupun ni sebelum dia pergi about us dia pergi page mana dulu, and then baru dia klik about us, adakah itu navigation analysis? How many people use my contact form after viewing a product page? Lepas tengok product page, dia klik butang contact. Contact kita lah, contact website punya ni. Berapa orang? Adakah itu navigation analysis? Dan kita nak check adakah navigation correctly structured. Page mana yang paling popular? Okay. So navigation analysis ni berkait semua ni. Semua ni berkait dengan navigation analysis. Kecuali page slow ataupun tidak. Page slow atau tidak, dia bukan navigation analysis. Navigation ni maksudnya klik lah. Daripada sini, saya klik mana? Saya klik next. Lepas tu saya buat apa? Klik edit. Lepas tu saya buat apa? Itu navigation. Okay. Sequence bila kita buat sesuatu tu. Okay, saya tunjuk sikit lah tentang Google ni. Antara ni Google Analysis. Dia ada dalam video tu lah. Basically ada dalam video tu. Cuma saya nak tunjuk macam mana kita boleh buat Google Analytics sikit lah. So you all dah ada sebut sendiri kan, dah saya tak sebut sendiri. So you all boleh guna ni lah. Untuk you analyze siapa orang yang masuk, siapa yang masuk website tu, berapa orang yang masuk website tu. Untuk analyze navigation, kalau you ada banyak-banyak menu macam ni, you nak tahu daripada klik yang ni, user akan pergi ke mana. Jadi kita tahu kita punya navigation tu betul ke tak. Contohnya dalam ni untuk membeli produk. So, dia tengok berapa step yang user kena klik sehingga dia berjaya beli produk. Ataupun memang tak jumpa. So, kita boleh tengok navigation analysis lah. Jadi dekat behavior ni, di sini saya ambil contoh, saya ambil klip lah. Klip ni yang klip. Kena add code lah. You kena add code dekat admin server tu. Baru dia boleh monitor lah. Okay, overview. Ini dah tak ada data, so saya ambil yang data mula dulu. Jadi kita boleh tengok kat sini, page view berapa, unit page view. Okay, berapa orang, and then average time of page, satu page tu 1 minit one spend. So apa yang kita tengok sini, behavior. So kita tengok sini, behavior flow. Sebab tajuk navigation analysis lah, kalau ikutkan banyak lagi kita boleh analysis ni. So kita boleh tengok mula-mula ada 129,000 orang yang masuk login page. Lepas login page dia ke mana? Lepas login page dia akan pergi ke ramai yang pergi ke sini ya. Ini main page lah. Kita tengok ni anak panah ni sudah anak panah ni, tapi sebab ramai sangat jadi macam kotak. Tapi ada juga 18K akan pergi course view. 16K pergi kepada my course. Okay, kalau yang dah pergi kepada my course, ia akan pergi ke mana? Kita tengok lagi. Ini cycle interaction. Pada FKI ni pergi kepada ni, link dia. Ini yang dinamakan sebagai navigation. Dan kita boleh tengok detail lagi. Landing page. Banyak lagi ni speed. Speed ni bukan navigation lah. So kita boleh tengok sini contohnya saya ambil selepas dia dah login lah. Ataupun course ni, dia dah tengok course ni, dia buat apa?
Ni kita tengok entrance pass. Okay, foreign ni. Okay, so foreign so based on ni user masuk course ni, dia akan masuk course ni, dia buat apa? Dia akan view 355 orang akan buka yang ni, buka link yang ni. Okay. Ada yang buka forum 51 orang, buka forum ni banyak jenis forum lah. Ni IT ni IT ni kan. Lepas tu bila tu dia buat apa? Kalau baca ni, user start at this landing page, dia buka kursus ni and then dia tengok page ni. Selepas tu kalau daripada sini dia akan tengok yang ni pula. Daripada sini dia akan tengok yang ni pula. Tu cara dia. So kita boleh tengok lah tempat dia klik tu, dia akan klik apa. So tu kita nak analyze dia punya navigation. Jadi kita tahulah kat mana page yang popular, kita boleh letaklah headline ke apa kat situ kan. Ataupun yang page tak popular ataupun yang jarang orang tengok. Ini jarang orang tengok ni. So mungkin ada something tak betul, link orang tak jumpa link ke, hanya orang tertentu je nampak link ni. Kita boleh analyse kat sini lah. Itu fungsi untuk analyse. Tapi untuk page speed slow ataupun tidak, itu bukan navigation analysis. Last question. Contoh ni soalan ni navigation analysis. Kita nak tahu kat mana people paling banyak tengok. Kalau buka page saya ni, kat mana yang paling banyak tengok. Mungkin paling banyak dekat sini, mungkin paling banyak tengok dekat sini, mungkin paling banyak tengok kat sini. So teknik apa tu? Analisis apa yang kita nak tahu tu? Dekat path analysis, funnel analysis, page overlay ataupun heat map analysis. Kita nak tahu bila orang buka ni kat mana paling banyak orang tengok. Dekat switch row ni ataupun dekat clock ataupun dekat sini ataupun dekat sini. Itu analisis apa tu? Kita ada dalam video dia tunjuk contoh analisis. Okay. Kalau path analysis yang navigation maksudnya dia klik mana. So klik tu adalah path analysis. Lepas dia klik view quiz, dia klik apa? Tu path analysis. Maksudnya lepas klik yang ni, dia klik yang ni. Lepas klik yang ni, apa yang lagi dia klik? Dia klik yang ni. Tu path. Maksudnya dia ada sequence dia. Funnel ni saya tak faham juga tu. Biarlah. Ada yang jawab ni saya pun tak tahu ni apa funnel ni. Page overlay tu macam klik lah. Antara ni paling banyak klik dekat mana. Katakan ada 100 orang klik yang ni. 1000 orang klik yang ni. So dia akan tunjuk mana yang paling banyak klik. Okay. Yang people are looking at the navigate ni. Basically klik juga. Okay. Tapi dia bukan klik yang boleh klik ni. Maksudnya kalau user klik kat sini. Ataupun user highlight yang ni. Dia highlight. Ada 100 orang yang buat highlight macam ni. Jadi dia akan jadi, kalau 100 orang jadi merah sini sebab dia lebih banyak. Kalau sini ada seorang je yang highlight ni ataupun yang klik sini, so ini akan jadi biru. Yang paling banyak orang highlight ataupun yang klik tu dia akan jadi merah. Itu dia panggil heat map analysis lah. Right. Okay, kalau ikutkan percentage ni tak tinggi lah. Tak apalah. As long waktu ni pun kita belajar, tempat quiz pun bukan nak ambil markah. Dan untuk belajar sahaja. Okey, ada soalan lain? Itu saja kelas kita hari ini.